All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita masih lagi di segmen Creepy Outdoor. Kamar bawa korang sama-sama kita experience dengan kisah seram sambil ada dekat luar. So kisah hari ni Kamar nak bawa tentang kisah seram selepas sekumpulan pelajar ni main game Charlie. Korang pernah dengar tak game Charlie ni? Dan kisah ni berlaku dekat sekolah menengah yang terletak di Perlis. So macam biasa sebelum kamu mulakan, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Nama pemilik cerita ni Farah, bukan nama sebenar, dan Farah nak kongsikan pengalaman seram yang dialami oleh Farah dan 4 orang rakan dia yang lain pada tahun 2017, yang pada tu umur diorang baru 13 tahun, which is tingkatan 1. Kisah ni bermula sekitar pertengahan tahun 2017. Waktu tu Farah dengan 4 orang kawan dia tengah borak macam biasalah dalam kelas kan. Masa tu dah nak habis waktu sekolah lah. So sementara tengah tunggu loceng berbunyi nak balik, diorang pun berpakat lah nak main satu game, orang kata apa, pemanggil roh dekat dalam kelas diorang. By the way, kelas diorang ni ada dekat blok yang paling lama dalam sekolah tu. Kira masa sekolah tu mula-mula ditubuhkan, blok tu antara blok yang terawal dibina. Jadi agak keras sikit lah blok tu. Pada mulanya diorang cuma nak fun-fun je lah main game tu. So before kamu nak cerita dekat korang macam mana diorang main game ni sampai terkena gangguan daripada game ni, Kaman nak share dulu pasal game Charlie Challenge ataupun ritual pemujaan hantu lah. So sebenarnya orang yang main Charlie Challenge ni akan memuja hantu yang bernama Charlie. Charlie, is there any spirits? Dengar pun Charlie ni orang putih kan. So game atau permainan ni lebih kurang sama dengan Ouija board, Spirit of the Coin, cuma dia menggunakan objek yang berbeza. So game hantu ni mula diperkenalkan dalam internet pada tahun 2008 dan berasal daripada permainan kertas dan pensel yang dipanggil Juego de la Lapicera. So dengar je perkataan tu, dengar macam Eropah kan. So dia bahagian Sepanyol sana. Juego de la Lapicera ni dah start orang main oleh sekumpulan remaja perempuan dekat Sepanyol dan juga Amerika. Sebab awalnya diorang main game ni, diorang nak tahu siapa pelajar lelaki dekat kelas diorang yang suka diorang, yang macam ada crush kat diorang. So tu tujuan sebenar diorang main game tu. Dan Charlie Challenge ni juga dipercayai berasal daripada Mexico dan mula jadi famous dekat negara-negara yang bahasa Inggeris pada tahun 2015. So walaupun game yang menyeru roh ni lebih popular dengan 2 batang pensel kan, tapi sebenarnya asal game ni diorang gunakan 4 batang pensel. So cara permainan diorang agak sama dengan papan Ouija board tu kan, Spirit of the Coin semua, which is 2 orang pemain akan gunakan 2 batang pensel setiap seorang. Lepas tu pemain-pemain ni akan bertanyakan soalan kepada hantu ataupun roh yang berhampiran. Lepas tu kalau ada respon, pensel tu akan bergerak. Cara kedua pula yang agak popular, diorang gunakan 2 batang pensel sama panjang bersama dengan kertas ataupun cardboard. Lepas tu dekat kertas tu tulis perkataan yes dan juga no. Dan katanya game ni hanya akan berkesan kalau diletakkan secara seimbang. Lepas tu pemain akan mulakan ritual ni dengan bertanyakan soalan kepada hantu yang bernama Charlie seperti can we start play? And then benda tak akan gerak lah, yes or no. Are you here? And then benda tu akan respon kalau ada. Lepas tu ada juga yang kata kalau diorang cakap Charlie, bolehkah kita berhenti?
And then kalau pensel tu tunjuk yes, maksudnya pemain boleh berhenti. Tapi kalau dia kata no, pemain kena baca doa ataupun sembahyang mengikut kepercayaan masing-masing dan jatuhkan pensel tersebut dengan kuat. Ada juga yang sarankan bakar kertas dan pensel tersebut selepas diorang buat pemujaan tu. So berbalik kepada cerita Farah tadi, diorang kan just nak fun-fun je kan. Kertas tu kan bila main diorang tulis yes or no. Lepas tu pensel pula diorang kena letak bertindih kan. And then adalah beberapa syarat dan pantang larang dia. Tapi diorang tahu benda ni macam mengarut je kan. So diorang pun main saja-sajalah. Waktu diorang nak mulakan game tu, diorang start lah tanya dengan soalan, Charlie, Charlie, are you here? And then pensel tu gerak. Diorang percaya yang pensel tu bergerak disebabkan kena angin kipas. Dan disebabkan diorang main tak serius pun, diorang siap ambil pensel tu and gerakkan sendiri macam tiup-tiup lah, supaya nak bagi kawan diorang takut. Lama-lama tu diorang dah bosan main game Charlie tu. Diorang pun ronyokkanlah kertas tu. And then kawan diorang baling ke tong sampah yang berada dalam kelas tersebut. Tiba-tiba ada satu angin yang kuat ni datang hempas pintu kelas diorang. Padahal waktu tu cuaca tengah panas tau. And tak ada angin pun. Waktu tu diorang dah keluar daripada kelas. Lepas tu nak bergegas balik ke rumah. Tapi time tu tak adalah terfikir negatif pun. Sebab dalam fikiran diorang maybe ada orang terhempas pintu tu. Lepas tu diorang lari kan. Pas masing-masing dah pulang ke rumah macam biasa, hari pertama tu okey, hari kedua pun okey. Tapi sampailah hari ketiga, seorang demi seorang daripada kawan diorang berempat tu kena kacau. Tapi yang paling banyak kena kacau sekali Farah. Pada mulanya kawan Farah yang nama Hani yang kena kacau dulu. Waktu tu Hani ada dekat rumah mak tiri dia tau. Tengah santai-santai yang dekat ruang tamu tengok TV macam biasa. Lepas tu Hani pun nak pergilah toilet untuk gosok gigi sebab dia dah nak pergi tidur. Kemudian tiba-tiba dia terdengar adik lelaki dia macam ada dekat dapur. Dia pun rasa lega lah, at least macam ada orang jugalah dekat dapur tu. Ada rasa macam ada orang teman dia malam-malam buta tu kan. Lepas tu dia pun keluarlah daripada toilet. Kemudian dia nampak ada jari yang tengah menggeser dekat peti ais rumah dia. So dia ingatkan, mati-mati dia ingatkan tu adik dia. Kemudian dia pergilah lari ke ruang tamu kan. Tengok-tengok adik dia tengah tidur dekat depan ruang tamu tu. Itu first gangguan yang Hani kena. Lepas tu kawan dia yang kedua pula, nama dia Anis. Kawan dia Anis ni baru balik daripada keluar makan dengan parents dia. Lepas tu dia nak keluar tu, ambil lah barang-barang dekat dalam kereta kan. Tiba-tiba mata dia tertumpu dekat satu kereta jiran dia dekat depan rumah. Ada seorang budak kecil yang tengah tengok dia dari tingkap kereta tu. Dia macam tengah pandang je sambil kedua tapak tangan dia tu melekat dekat cermin. Muka budak tu macam tak nampak sangat So waktu tu Anis terus tutup mata, dia baca ayat kursi, dia terus masuk ke dalam rumah. Kawan dia seterusnya pula bernama Ernie. Ernie ni anak toke pembuat batu nisan tau. And Ernie ni pula dia kerja dengan ayah dia. Kerja Ernie ni dia tolong tuliskan nama si mati dekat dalam komputer untuk diukir. Farah pun tak tahu sangat bab-bab ni, tapi Farah cerita berdasarkan apa yang Ernie ni bagi tahu dia je lah. So kawan dia si Ernie ni pula, dia kena ganggu dekat rumah dia juga. Waktu tu dia ada dalam bilik tengah buat hal dia lah kan. Tiba-tiba dia terdengar something dekat belakang bilik dia, macam ada bunyi benda bergoncang. Benda tu tak sampai 1 minit lah, macam sekejap je lah kan. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu 2 kali. Tapi kuat lah. Lepas tu Ernie ni buka lah pintu tu. Dia nampak ada satu daun kelapa dekat depan pintu rumah dia. Seolah-olah macam nak bagi petanda tengok dekat pokok kelapa tu. Sedangkan time tu family dia semua dah tidur. Kawasan rumah dia pula kawasan macam pendalaman, lorong, dalam lorong. Lepas tu kalau ada orang ketuk pintu tu, mestilah sempat nampak kan siapa yang tengah lari ke, in case dia lari. Dah lah halaman rumah dia orang ni, sekeliling tu ada sawah padi tau. So bila malam-malam suasana dia macam seram sikit lah. Tapi sampai situ je. Dia tanya-tanya, tak tahu siapa yang ketuk, tak tahu siapa yang letak daun kelapa tu. Dan akhir sekali turn Farah pula yang kena. Farah kena sebanyak 3 kali gangguan berturut-turut.
Waktu tu malam, Farah tengah datang period tau. So tengah-tengah dia cuci pad tu, tiba-tiba ada satu angin sejuk dekat leher dia. Dia terus rasa macam geli-geli, satu badan rasa seram sejuk. Dapat rasalah aura dia lain macam malam tu. By the way, Farah punya zinc kat bilik air tu tercabut. Disebabkan dulu pernah ada ribut kuat sampai tercabut zinc bilik air Farah tu. So malam-malam boleh nampak langit lah. And then Farah tak tahu kenapa mata Farah waktu tu ringan je nak pandang atas langit tu kan. Tiba-tiba Farah ternampak sosok orang, rambut macam serabai, ada uban, muka dia buruk sangat, hitam macam hangus terbakar. Lepas tu Farah alihkan pandangan dia slow-slow sebab Farah kan tengah cuci pad kan, darah kotor, benda tu macam lagi suka lah. Farah pun tak fikir panjang, dia terus lari ke bilik minta Umi dia temankan. Lepas dia dah selesai cuci pad tu, Farah baring lah kat katil, dia tarik nafas sebab time tu tengah cuak gila, jantung pun berdebar laju gila kan. Esok tu pula, time tu tengah senja-senja maghrib, Farah masuklah bilik ayah Farah untuk ambil phone charger. And sebenarnya bilik tu bekas bilik arwah Tok Wan Farah. Kira rumah tu rumah pusaka arwah Tok Wan dia lah. Memang sebenarnya ada banyak saka-saka, jin saka yang menjaga rumah tu. Lepas tu waktu Farah nak keluar, Farah tutup lampu and dia ternampak ada satu benda ni, badan tu besar gila, berbulu lebat, tengah berdiri dekat tepi katil Farah. Lepas tu Farah terus keluar bilik dan buat macam biasalah, walaupun time tu dia agak terkejut kan. And malam tu pula Farah tidur berdua dengan kakak Farah dalam bilik. Waktu tu dalam pukul 3 pagi macam tu, Farah terbangun dan apa yang lebih mengejutkan, buat pertama kali Farah ternampak kelibat pocong berdiri dekat sebelah TV dalam bilik diorang. Tiba-tiba ada satu bisikan cakap, "Kenapa tu?" So diorang punya terkejut tu, time tu memang tak fikir apa-apa dah lah. Farah cuma sempat baca ayat kursi dan berserah kepada Allah je. Sebab bila nak jerit, nak kejut kakak dekat sebelah, tak boleh. Seolah-olah macam kena kunci lah, macam kena tindih kan. Dan apa yang Farah nampak, pocong tu sama besar dengan Farah. And waktu tu Farah punya tinggi dalam 140 cm ke atas. Tapi muka pocong tu hangus, hitam gila, mata dia merah hitam berdarah macam tu lah. Dan Farah sangat trauma tidur seorang-seorang sejak daripada umur Farah 13 tahun tu lah. Sampai sekarang umur 19 tahun pun dia still tak berani nak tidur seorang. Disebabkan kejadian tu, Farah punya hijab mata terbuka, dia senang nampak dan senang juga dirasuk. Sejujurnya cerita tu tak habis kat situ. Sampai sekarang sebenarnya Farah masih diganggu, cuma Farah reda walaupun dah dipagar rumah Farah tu. Tapi tetap juga ada jin-jin yang mengacau, walaupun jin tu hanya menjaga ke saka ke kan. Farah cuba juga berubat dengan ustaz, tapi ada juga ustaz yang kata ada saka arwah Tok Wan jatuh ke Farah, which is saka harimau putih yang tengah menjaga Farah. Sejak dari tu Farah banyak nampak kelibat macam pontianak, langsui tengah bertinggi dekat pokok mangga tau. Dan pesanan Farah kepada semua, janganlah sesekali cuba nak seru benda-benda tu kan, walaupun hanya nak gurau-gurau dengan kawan ke, kalau tak nak apa-apa jadi. Especially macam pengalaman Farah dan kawan-kawan dia yang tadi, daripada bergurau dah jadi makin serius kan. So ada lagi satu kisah daripada subscriber yang lain. Kisah ni kebetulan dia kongsikan pasal dia pengalaman main ritual ni juga tau. So nama subscriber ni Icha, and kisah ni terjadi masa di darjah 4 dekat sebuah sekolah di Kelantan. And menurut Icha, cerita ni tak adalah seram sangat, cuma dia lebih kepada experience dia lah. Tapi dalam kisah ni bukan Icha yang kena, tapi pelajar yang sama umur dengan dia waktu tu. So dia bagi nama Ina dan juga Ani, bukan nama sebenar. So masa tu tengah kelas kafa. Kelas kafa tak silap kelas agama kan. Waktu tu tengah rehat. Diorang selalunya lepas makan, diorang memang suka jalan-jalan merantau satu sekolah. So satu harinya ada seorang junior ni datang dekat diorang. Lepas tu dia tanyalah, "Ustaz dekat mana Lepas tu diorang bagi tahu lah ustaz dekat kantin. And then dia cakap, ada budak 4C kena rasuk. Budak 4C tu budak darjah 4 lah kan. Diorang ni pun berpecah lah, 2 orang pergi panggil ustaz, nak cari ustaz kan. Salah seorangnya Icha, dia tolong panggil kat ustaz dengan ustazah. Sampai je diorang bersama dengan ustaz dan ustazah yang diorang panggil tu, keadaan dalam kelas 4C tu huru hara tau. Ina yang kena tu, dia waktu tu dia kena rasuk. Tapi Ani pula, dia diam je. Diorang panggil pun Ani ni macam buat tak dengar.
Lepas tu ustazah suruh diorang semua ni keluar daripada kelas tu sebab takut nanti kena histeria berjangkit kan. And diorang semua tak tahu apa yang ustaz dah buat sampai akhirnya jin tu dah keluar daripada badan budak yang kena rasuk tu. So diorang just masuk kelas and then ustazah tu pun cerita lah apa yang jadi. Ani dengan Ina ni katanya main satu game yang famous dekat sekolah diorang masa tu, which is Yes or No. So kamu rasa game Yes or No ni macam game Charlie tadi lah kan. So game ni macam kita tahu game syirik. So diorang sengaja nak panggil hantu bagai. And ada yang main sampai tak sup. So Ina dengan Ani ni sebenarnya kembar. Diorang main Yes or No tu dalam tandas yang dah lama tak digunakan. Sekolah diorang ni pula memang banyak tandas. So tak pelik lah kalau ada tandas yang jarang guna sebenarnya. Jadi diorang main kat situ. Bila dah bosan diorang berhenti macam tu je and masuk ke kelas. Dan time dalam kelas tu lah diorang kena rasuk. Lepas tu classmate diorang waktu tu cuak sebab waktu tu rehat kan. So mana ada orang. Lagi-lagi kelas tu tingkat atas sekali. Jadi risau jugalah kalau Ina dengan Ani ni buat benda yang bukan-bukan. And cerita ni sampai sekarang famous dekat dalam sekolah Icha ni. And boleh dikatakan setiap kali batch baru yang masuk mesti dia akan tahu kisah ni daripada sini-sini. So sejak daripada tu tandas tu terus dijadikan kawasan larangan. Itu sajalah pengalaman yang Icha tahu tentang kisah seram yang berlaku dekat sekolah dia. So kamu rasa sampai situ je cerita kita hari ni. Macam mana jenis permainan tu pun benda nak panggil seru-seru, roh lah, jin lah, benda ni semua tetap syirik. So semoga Kama dan korang yang tengah dengar cerita ni semoga kita dijauhkan lah daripada benda-benda syirik ni kan. So thank you kepada subscriber Kama yang sudi berkongsi kisah seram tadi. And kalau sesiapa yang nak kongsikan kisah seram korang, boleh email Kama dekat kamarinawork29@gmail.com. So Kama rasa itu saja video untuk hari ni. Thank you yang datang video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.